Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua dan terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya untuk mengharungi bab ketiga, bahagian ketiga yang berkaitan dengan aktiviti yang berlaku semasa team-based learning. So sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin kita boleh ingat kembali perkara yang telah kita bincangkan pada bahagian yang pertama dan bahagian yang kedua. Yang bahagian pertama kita telah membincang tentang prinsip-prinsip team-based learning. Dan bahagian kedua kita melihatkan peranan yang dimainkan oleh team-based learning berasaskan kajian-kajian yang telah dilaporkan. Dan pada kali ini kita melihat kepada apakah aktiviti-aktiviti yang perlu kita lakukan atau laksanakan semasa proses team-based learning untuk memastikan pelajar-pelajar kita bersama dengan kita untuk mengecapi keseronokan pembelajaran secara aktif dan lagi menyeronokkan. Dan mungkin saya boleh terangkan dahulu apakah fasa-fasa yang terlibat, dan secara umumnya terdapat 3 fasa ke dalam team-based learning ni. Fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Dan nanti saya akan terangkan satu persatu apa aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan semasa fasa yang berkaitan. Okay, kita akan mulakan fasa yang pertama. Okay, fasa yang pertama dia lebih bersifat kepada fasa di mana kita memberikan pelajar-pelajar tugasan yang sesuai, yang sangat-sangat penting berkaitan dengan subjek yang kita akan bincangkan semasa team-based learning. Dan ini selalunya kita panggil dalam bahasa Inggeris pre-class study ataupun tugasan sebelum hadir kepada kelas. Jadi ini adalah langkah pertama. Dan di sini prosesnya memerlukan peranan kedua-dua pihak, iaitu pelajar. Pelajar perlu membuat tugasan yang diberikan oleh guru, dan dalam masa yang sama guru juga perlu menyediakan bahan-bahan yang sesuai untuk pelajar-pelajar berdasarkan hasil pembelajaran yang hendak dicapai di akhir proses team-based learning. Jadi kedua-dua pihak penting dalam perkara ini, kerana ini adalah satu cabaran yang sangat penting untuk pelajar melaluinya, dan juga untuk pensyarah ataupun guru untuk menyediakan dan juga merancang proses pembelajaran tersebut. Jadi pre-class study ini sangat penting dan ia memberi suatu implikasi besar kepada proses seterusnya. Dan sekiranya proses pertama ini berjaya, maka dia akan pergi kepada fasa kedua, di mana pelajar datang dengan persediaan yang diberikan berdasarkan bahan-bahan yang diberikan oleh guru. Dan di fasa kedua, dia akan dimulakan dengan yang kita namakan sebagai Individual Readiness Assurance Test. Ini adalah satu ujian yang diberikan kepada pelajar-pelajar sebelum kita memulakan sesi perbincangan. Dan selalunya ujian diberikan dalam bentuk soalan pelbagai pilihan ataupun kita namakan MCQ, Multiple Choice Question. Dan mestilah dibentuk soalannya berasaskan bahan-bahan yang diberikan kepada pelajar di fasa yang pertama tadi. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil IRAD. Dia panggil IRAD lah. Ini antara term ataupun bahasa yang digunakan dalam membincangkan tentang team-based learning ini. Jadi mungkin kita boleh gunakan IRAD sebagai istilah, walaupun IRAD ni bahasa Inggeris, tetapi dalam bahasa Melayu pun kita boleh IRAD jugalah. Okay. Dan selepas daripada selesai, pelajar-pelajar membuat ujian secara individu, yang selalunya lebih kurang dalam 10 minit diberikan kepada pelajar dengan 5 soalan MCQ. Soalan MCQ. Dan pada seterusnya, apabila pelajar telah menjawab secara individu, maka set soalan ini sama akan diberikan kepada kumpulan masing-masing. Yang ini kita namakan sebagai Team Readiness Assurance Test. Maksudnya ujian kesediaan kumpulan. Kumpulan. Kita panggil TRAD.
dan bunyi T-REC. Jadi kita guna istilah T-REC juga untuk kita lebih mudah memahami apa yang berlaku. Tadi I-REC dan sekarang T-REC. Dan T-REC di dalam kumpulan, dalam kumpulan pelajar telah menjawab secara individu, maka pelajar-pelajar ini akan membincangkan jawapan bersama rakan-rakan lain di dalam kumpulan untuk dapatkan satu jawapan kumpulan. Okey, satu jawapan kumpulan. Dan di sinilah peranan ujian ini untuk mencetus perbincangan di antara rakan-rakan di dalam kumpulan. Dan ini kita namakan sebagai menggalakkan pembelajaran berasas kumpulan secara interaktif dan secara aktif. Okey, dan apabila mereka telah mendapatkan jawapan, okey, mereka akan mengetahui sama ada jawapan mereka betul ataupun salah. Okey, selalunya kita akan berikan jawapan selepas sahaja mereka siap melakukan tugasan T-REC, Team Readiness Assurance Test. Jadi ini proses dia. Sebelum kelas kita beri bahan untuk mereka baca, dan bila dalam kelas secara individu mereka menjawab soalan-soalan yang diberikan, dan kemudian dibincangkan dalam kumpulan, di peringkat kumpulan untuk dapatkan satu satu jawapan bagi setiap kumpulan. Okey, setelah 3 proses ini berlaku, datangnya proses keempat, iaitu pelajar-pelajar akan diberi peluang. Okey, pelajar-pelajar akan diberi peluang oleh guru, dalam konteks ini facilitator, dan mereka diberi peluang untuk merayu ataupun bertanyakan soalan ataupun memberi ulasan sekiranya mereka merasakan ada jawapan yang tidak sesuai dengan konteks yang diberikan. Di sinilah selalunya kita menggalakkan pelajar-pelajar untuk berfikiran aras tinggi, memberi justifikasi mengapa mereka merasakan bahawa jawapan diberikan adalah salah dan jawapan mereka adalah lebih sesuai. Dan ini mesti didasarkan kepada bukti-bukti daripada buku teks, daripada literature, daripada sumber-sumber rujukan yang boleh dipercayai. Jadi pasukan akan bertanyakan soalan, melontarkan persoalan mengapa mereka fikirkan jawapan yang mereka putuskan adalah lebih tepat berbanding dengan jawapan yang diberikan. Jadi, dan selalunya kat sini berlaku juga dari segi burning question. Maksudnya ada tak soalan-soalan yang mereka rasakan perlu diberikan perhatian untuk memastikan kefahaman mereka lebih jelas dan dalam sesama boleh mengurangkan salah faham kepada konsep-konsep asas yang dibincangkan ketika dalam kelas semasa sesi team-based learning. So, ini 4. Dan selepas pada proses ini, ada satu lagi proses. Okey, ini adalah proses yang kita namakan dalam bahasa Inggeris feedback, itu maklum balas. Jadi berdasarkan persoalan yang diajukan oleh setiap wakil kumpulan, berdasarkan perbincangan mereka, maka guru-guru ataupun facilitator akan memberikan feedback kepada persoalan-persoalan yang diajukan oleh mereka ini. Okay. Dan kenapa persoalan-persoalan ini muncul? Mungkin satu adalah dari segi salah faham mereka terhadap konsep asas yang perlu mereka kuasai. Yang kedua, mungkin juga mereka mempunyai suatu jawapan yang lebih rasional. Lebih rasional yang mana boleh diterima pakai dan agak logik untuk dipertimbangkan. Okay. So dalam statement kelima ini, facilitator memberi maklum balas, dan selalunya kita akan memberi fokus kepada topik yang pelajar-pelajar mempunyai masalah untuk menguasainya. So berdasarkan soalan-soalan tadi, facilitator akan dapat lihat sebagai seorang guru, kita boleh lihat bahawa pelajar-pelajar kita kurang faham tentang konsep A, konsep B, konsep C. Maka perlu diberi penekanan kepada konsep-konsep tersebut untuk memudahkan mereka belajar. Dan topik-topik inilah yang akan diberikan kepada pelajar-pelajar sebagai assignment dalam langkah ke-6 nanti. Okay. Dan
Dan dalam fasa ketiga, selepas berhasil pelajaran, pelajar-pelajar akan diberikan tugasan. Dan selalu kita namakan team application exercise. Maksudnya mereka perlu membuat tugasan ini secara berkumpulan untuk membincangkan topik-topik yang mereka rasa perlu dibincangkan. Kerana topik itu merupakan topik yang agak sukar, kompleks dan banyak salah faham yang boleh berlaku disebab oleh kurang faham pelajar terhadap konsep tersebut. Dan di sini selalunya kita sebagai guru akan menyediakan senario, case ataupun assignment yang berbentuk penyelesaian masalah untuk memastikan mereka boleh mengaplikasi setiap pengetahuan yang mereka perolehi, setiap kefahaman yang mereka perolehi, setiap perkara yang mereka telah lalui secara bersama-sama dalam konteks yang diberikan dalam bentuk tugasan tadi. Jadi secara umumnya, bila kita bercakap tentang team-based learning, dia mesti ada pre-class tadi. Maksudnya dia kena ada persediaan awal dan ini perlukan persediaan pelajar dan juga guru-guru perlu menyediakan bahan-bahan yang sesuai berkaitan dengan topik dan juga hasil pembelajaran yang sepatutnya. Dan dia akan melibatkan IRAD dan TIRAD, iaitu test secara individu dan test secara kumpulan. Dan apabila ini berlaku, dia akan ada team appeals, maksudnya rayuan daripada pelajar berkaitan dengan jawapan yang diberikan. Jawapan yang diberikan oleh guru, kemungkinan jawapan-jawapan tidak sesuai berbanding dengan jawapan yang telah mereka lakukan. Dan persoalan ini ditanya dalam kelas secara umum dan rakan-rakan lain juga boleh mendengar. Dan feedback guru kepada pelajar-pelajar terutamanya kepada topik-topik ataupun konsep-konsep yang kita dapati pelajar-pelajar sukar untuk menguasai. Dan akhirnya kita berikan satu tugasan secara kumpulan yang mereka akan lakukan pada dalam kelas, mungkin kelas yang sama dan mungkin juga kelas yang berikutnya untuk membincangkan tentang topik-topik berdasarkan senario yang kita berikan kepada mereka untuk aplikasikan pengetahuan. Jadi secara umumnya inilah dia prosesnya dan mungkin saya galakkan kepada anda untuk mungkin pergi ke YouTube, cuba type team-based learning at LKC Maxon instructional video dan cuba lihat penerangan yang sangat jelas yang diberikan oleh mereka berkaitan dengan proses. Walaupun ini dalam konteks sekolah perubatan ataupun fakulti perubatan di universiti, tapi dari segi proses yang diberikan sebagai contoh sangat-sangat bermakna dan sangat mudah difahami dan videonya kurang daripada 5 minit. Jadi saya galakkan anda semua cari video ni, cuba baca dan bahasa Inggeris cuba perhatikan dan mungkin selepas itu saya galakkan anda membuat reflection dan memberikan reflection anda di ruangan komen di bawah daripada video ni dan cuba kita kongsikan apa yang anda telah pelajari daripada video YouTube ini dan apakah perkara-perkara yang penting yang kita lihat sebagai kita seorang guru dan bagaimana kita cuba menterjemahkan, mengamalkan dan melaksanakan proses team-based learning di dalam kelas kita. Dan mungkin saya galakkan juga untuk anda membuat refleksi bagaimana mungkin proses ini diterjemahkan dalam bentuk dalam konteks kita di sekolah. Jadi saya rasa cabaran ada, walau bagaimana boleh dilakukan dan kalau kita lihat pada manfaatnya sangat baik kepada proses pembelajaran pelajar-pelajar kita semasa di bilik darjah. Jadi saya rasa itu dahulu, itu sahaja yang saya nak kongsikan secara ringkas, secara padat dalam konteks yang fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan sekiranya ada persoalan yang ingin tanya anda boleh ajukan kepada saya melalui individual message melalui platform tersebut ataupun boleh pada ruang komen dan insyaAllah saya cuba jawab setakat mana yang boleh dan kita sama-sama belajar daripada masing-masing. So itu dahulu untuk yang slot yang ketiga dan tinggal satu saja lagi slot, itu slot keempat dan anda berada di garisan penamat dan saya rasa jumpa lagi di
di slot yang keempat, iaitu slot terakhir, yang akan membincangkan tentang pengalaman-pengalaman yang bagi mereka yang berkongsi, yang melaksanakan team-based learning di tempat masing-masing. Jadi itu sahaja daripada saya pada slot ini, dan saya ucapkan selamat maju jaya untuk meneruskan ke bahagian terakhir bagi kursus ini, insyaAllah. Assalamualaikum dan jumpa lagi di bahagian 4 yang akan membincangkan tentang pengalaman-pengalaman mereka yang melaksanakan team-based learning. Sekian, terima kasih, berjumpa lagi.